نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan berbicara tentang dua perkara. Yang pertamanya berkenaan dengan keputusan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bahagian yang pertama, dan pada bahagian yang kedua kita akan berbicara berkenaan dengan kubur itu sebagai tempat yang mustajab bagi doa, sebagaimana yang disebut di dalam Siyar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi dan sebagainya, sebagai satu bahan perbincangan untuk kita sama-sama melihat bagaimana para fuqaha memberikan pandangan masing-masing. Muslimin muslimat sekalian, berkenaan dengan isu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagaimana yang kita tahu, keputusan mahkamah kita tak boleh kutuk. Kita tak boleh kutuk. Kalau kutuk, tuan-tuan tak kena tangkap, saya yang kena tangkap. Jadi saya takkan kutuk, Cumanya dalam segi undang-undangnya, prosedur undang-undang, kita boleh pertikaikan dengan mengatakan bahawa mahkamah khilaf. Dia istilah khilaf ni bukan saja dalam fiqh, dalam hadis, di dalam perbincangan para ulama dan sebagainya, tapi khilaf juga diguna pakai dalam dokumen-dokumen mahkamah. Jadi kalau kata saya sebagai peguam, saya nak filekan rayuan atas rasa tidak puas hati keputusan yang mahkamah buat, kita akan tulis itu hakim bicara terkhilaf. Kan, hakim bicara terkhilaf. Jadi kalau kita kata bahawa mahkamah khilaf, itu tak mengapa, itu termasuk dalam freedom of expression, kebebasan bersuara. Tapi kita tak boleh kutuk, kita tak boleh kata hakim bersubahat dengan pemimpin politik, kita tak boleh kata benda-benda macam tu. Jadi maka pada malam ni saya cuma akan ambil beberapa perkara, sebab sebenarnya tajuk ni kita dah banyak kali cakap. Cuma saya akan ambil beberapa poin yang disebut pada siang hari tadi untuk kita sama-sama lihat. Baik, muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah didapati bersalah, dan mahkamah yang membuat keputusan ini ialah Mahkamah Persekutuan. Bila namanya Mahkamah Persekutuan, maksudnya ialah dia mahkamah yang tertinggi, dan dia adalah mahkamah yang terakhir untuk rayuan. Maksudnya selepas daripada Mahkamah Persekutuan, tiada lagi apa yang kita panggil sebagai peluang untuk merayu. Jadi apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu dikira sebagai muktamad, itu dikira sebagai final. Kita nak ubah dah tak boleh. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, maka keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah didapati bersalah, found guilty, didapati bersalah. Yang keduanya ialah dia dihukum penjara dengan hukuman yang dikekalkan, sebagaimana keputusan Mahkamah Rayuan sebelum itu, maknanya 5 tahun penjara. Untuk pengetahuan tuan-tuan, amalan kita di Malaysia dan juga kebanyakan negara lain ialah hukuman penjara itu dia ada, kalau istilah kita ni kita kata discount. Dia ada discount 1/3. Mana kalau 6 tahun, kalau discount 1/3, kita kata 4 tahun lah.
kan, potong 2 tahun. Kalau 5 tahun lebih kurang macam tu. Maknanya lebih kurang dalam 3 tahun lebih, dekat-dekat 4 tahun. Dia takkan sampai 5 tahun. Itu dari segi amalan kita di Malaysia. Baik, itu dari segi keputusan mahkamah penjara 5 tahun, maksudnya dia takkan duduk sampai 4 tahun. Dalam 3 tahun lebih, dekat-dekat 4 tahun dia akan keluar. Kemudian dia akan hilang kelayakan dia sebagai ahli parlimen, ada pilihan raya umum, pilihan yang kecil dan sebagainya. Yang itu kita takkan sentuh. Cuma yang kita akan sentuhnya ialah dalam soal perundangan. Supaya benda yang berlaku ni, muslimin muslimat sekalian, tuan-tuan boleh tahu sebenarnya cerita dia tu berkisar di mana. Kan? Berkisar di mana. Jadi saya tak akan ulang banyak benda yang kita dah bincang banyak kali sebelum ini, cuma saya akan ambil beberapa benda yang mungkin agak baru sedikit bagi setengah orang, walaupun mungkin pihak yang lain dah biasa dengar ulasan sebegini daripada saya. Antaranya ialah dalam keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, bagi tuan-tuan yang berminat untuk melihat judgement, untuk melihat penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan, nak tengok secara detail, tuan-tuan boleh pergi ke website kehakiman. Tuan-tuan pergi ke website kehakiman ataupun website Mahkamah Persekutuan, tuan-tuan type je Mahkamah Persekutuan ataupun kehakiman, nanti dia akan keluar website Mahkamah Negara kita. Dia mula-mula sekali, atas sekali tu dah ada dah, iaitu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan, kes Federal Court Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan dengan public prosecutor, pendakwa raya. Nanti tuan-tuan klik yang tu, tuan-tuan akan dapat satu salinan. Tuan-tuan akan dapat satu salinan judgement ataupun penghakiman yang memang disediakan oleh pihak berkuasa untuk rujukan pihak media. Jadi termasuk kita orang awam, tuan-tuan boleh manfaatkan, tuan-tuan boleh download, tuan-tuan boleh copy dan sebagainya, boleh disebarkan. Itu adalah public document. Dia bukan perkara yang salah untuk tuan-tuan share. Boleh tuan-tuan tengok, tebal, agak tebal bagi orang awam, agak tebal, tapi menarik sebab dia ulas daripada awal cerita dia tu, fakta kes macam mana, komplain macam mana, dia tuan-tuan boleh tahu secara detail di situ. Cuma dia bahasa Inggeris. Siapa yang tak pandai bahasa Inggeris dia problem lah. Tapi orang IQ semua celek bahasa Inggeris kan, jadi tak jadi masalah. Tuan-tuan bukan orang kampung. Baik, itu untuk siapa yang berminat, dia boleh download, dia boleh print, baca sendiri. Cuma saya malam ni saya akan highlight beberapa perkara sebab kita bukan ada masa yang banyak untuk bincang benda ni. Baik, antaranya muslimin muslimat sekalian yang sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, dalam kes ini antara perkara yang di-highlightkan oleh mahkamah ialah kenapa Datuk Seri Anwar dia tidak memberi keterangan secara bersumpah. Kenapa Datuk Seri Anwar tidak memberi keterangan secara bersumpah? Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya guna bahasa yang mudah untuk kita faham. Dia dalam mahkamah ni, apabila kita didapati ada kes terhadap kita, maksudnya gini, tuan-tuan telah dituduh melakukan satu kesalahan jenayah, kan? Katalah kesalahan mencuri contoh. Maka yang akan bagi keterangan adalah saksi-saksi pendakwa, betul kan? Saksi-saksi pendakwa yang akan bagi keterangan terhadap kita. Kita ni sebagai tertuduh, the accused, kan? Kita ni tertuduh. Katalah dia ada saksi 5 orang. Bila habis semua saksi bercakap, pihak pendakwa tutup kes, kan? Faham kan? Pendakwa tutup kes. Bila pendakwa tutup kes, maka mahkamah akan minta pihak pendakwa dengan pihak peguam bela berhujah di peringkat kes pendakwaan untuk menentukan sama ada pendakwaan ada kes ataupun tak ada. Kalau pendakwa berjaya membuktikan kes dia, maka mahkamah akan panggil kita for defense, untuk kita bela diri. Kalau mahkamah mendapati tidak ada kes, maka mahkamah akan buang kes di peringkat pendakwaan tanpa perlu kita sebagai accused untuk bercakap, tanpa perlu kita bawa saksi ataupun bukti yang kita ada. Okay, untuk setakat tu tuan-tuan faham kan? Untuk setakat tu macam tu.
Maknanya bila habis kes pendakwaan, kalau ada kes, maka mahkamah akan tanya kita, kita nak mempertahankan diri kita ni dengan cara macam mana? Dia ada 3 cara, kan? Cara yang pertamanya ialah kita bagi keterangan secara bersumpah. Bersumpah maksudnya ialah bila kita bagi keterangan dengan bersumpah ni, pihak pendakwa raya ataupun pihak pendakwa, dia boleh tanya balik kita, cross examine dia panggil. Cross examine, soal balas. Jadi peguam bela kita tanya kita, yang tu dia panggil sebagai examination in chief, pemeriksaan utama. Nanti peguam pendakwa ataupun pendakwa raya ni dia berpeluang untuk cross examine kita, tanya kita balik. Kemudian peguam kita tanya kita balik. Dia ada 3 pusingan. Faham kan? Jadi dari segi kualiti keterangan itu, yang ni yang the best, ini yang paling baik dari segi kualiti dia. Maknanya untuk mahkamah ambil kira itu sebagai bukti, ini yang paling baik. Sebab apa paling baik? Sebab dia tested, sebab dia telah diuji, dia challenge, dia telah dicabar. Jadi kita bercakap, peguam kita tanya kita, lepas tu peguam pendakwa tanya kita, kemudian peguam bela kita tanya kita balik, ada 3 pusingan. Makna keterangan kita itu telah dicabar. Bila dicabar, nilai dia tu, value dia tu paling baik. Okey, faham kan saya kata kan? Okey, itu pilihan yang pertama. Dan biasanya sepanjang saya sendiri mengendalikan kes jenayah, saya tak pernah ambil pilihan kedua, saya tak pernah ambil pilihan ketiga, sebab nilai dia jatuh. The best ambil yang pertama. Saya sendiri sepanjang saya duduk jadi peguam, saya tak pernah ambil yang kedua dengan yang ketiga, saya ambil yang pertama. Baik. Tapi pilihan yang pertama inilah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak ambil. Kenapa dia tak ambil? Tuan jangan tanya saya. Itu mungkin discussion dia dengan peguam bela dia. Peguam bela dia lebih tahu, kan? Dan saya pun tak mempertikai tentang hal tu. Okey, itu satu. Apa dia pilihan yang kedua? Pilihan yang kedua ialah memberi keterangan dalam mahkamah tanpa bersumpah. Tanpa bersumpah. Bila kita bagi keterangan dalam mahkamah tanpa bersumpah, apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya ialah kita sahaja yang bercakap kepada mahkamah, tetapi pihak pendakwa tidak ada peluang untuk challenge kita. Faham kan? Pihak pendakwa, peguam negara ataupun ketua pasukan pendakwaan, dia tak berpeluang untuk tanya kita. Maka nilai dia lebih rendah, value dia lebih rendah berbanding dengan pilihan yang pertama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang pertama dia tidak bersumpah, kan? Sebab yang kedua ialah kerana kita tak bagi peluang lawan kita cabar kita. Yang pertama tu paling baik, sebab lawan kita bagi peluang kat dia untuk challenge kita. Itu yang paling baik. Yang kedua ni kualiti dia rendah. Jadi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil yang kedua ni. Okey. Faham kan saya kata kan? Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah kita diberi peluang untuk berdiam diri. Kita diberi peluang untuk berdiam diri. Berdiam diri ni maknanya kita tak bercakap. Kes kita solely 100% akan dinilai berdasarkan kepada apa yang pihak pendakwa cakap, yang saksi cakap, yang complainant, pengadu cakap, yang semua orang tu cakap. Yang kita langsung tak ada apa. Mungkin tu tak akan tanya, lepas tu macam mana pula dah tak cakap kan? Baik. Dia punya kebaikan dia mendiamkan diri ni ialah, yang pertama kita tak perlu buang masa lah. Kita tak perlu buang masa. Saya sendiri sepanjang saya buat kes, bukan kes jenayah tapi kes mahkamah syariah. Kes mahkamah syariah saya pernah nasihatkan anak guam saya supaya ambil pilihan yang ketiga. Jangan cakap apa, duduk diam je. Pasal apa?
Sebab kes pendakwaan tadi terlalu lemah. Kalau kita cakap pun tak ada guna. Kan? Kita boleh pakai kelemahan yang ada kepada kes pendakwaan, cukup dah. Kita boleh tunjuk 1, 2, 3 banyak senarai kecacatan yang ada pada kes pendakwaan yang mana kita bercakap pun tak perlu dah sebab kes kita terlalu kuat. Tuan-tuan faham kan? Kes mahkamah syariah saya pernah nasihat anak guam saya tak perlu bercakap. Tapi dia punya risiko, muslimat sekalian, risiko dia ialah bila kita tak bercakap, kita takut kita ni overconfident. Kita overconfident, kita rasa kes kita kuat, tapi hakim atas bench kata, apa kau tak cakap ni, kes kawan ni kuat. Kita tak mau yang tu, kan? Jadi kita hanya ambil pilihan yang ketiga ni kalau kita benar-benar yakin kes kita memang kuat, 100% kita confident, baru kita ambil pilihan yang ketiga. Kalau kita hanya ada 60-70% saja keyakinan, jangan ambil sebab dia berisiko tinggi. Okey. Jadi apa yang berlaku, muslimat sekalian, dalam kes ni Datuk Seri Anwar dia wallahu alam dia dinasihatkan ataupun dia sendiri yang pilih, dia ambil pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ni bukan kata langsung tidak ada value dalam mahkamah, ada value, tetapi masalahnya ialah dari segi yang mana lebih baik, sudah tentulah pilihan pertama yang lebih baik. Saya sendiri berdasarkan ilmu saya, kalau saya berada di tempat peguam dia, saya akan nasihatkan supaya dia ambil pilihan yang pertama. Tapi sudah tentulah peguam dia lebih baik daripada saya, 15 orang semuanya very senior lawyer, jauh lebih pakar daripada saya. Mungkin mereka ada sebab yang lebih baik yang kita tak tahu. Baik, itu dari segi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bagi keterangan tidak secara bersumpah dan pihak pendakwa tidak berpeluang untuk challenge. Baik, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh soal, boleh interrupt. Apa ni, saya okey. Yang kedua, muslimat sekalian, yang jadi masalahnya ialah apabila keputusan mahkamah telah pun diketahui lebih kurang dekat pukul 1 kan, 12 lebih. Dan 12 lebih, tak berapa lama selepas tu mahkamah belum lagi jatuh hukum, tiba-tiba pejabat Perdana Menteri dah keluarkan satu press statement. Ini masalah sikit. Ini masalah sikit, tuan-tuan. Ini pandangan saya, tuan-tuan sekalian. Orang yang bekerja dengan Perdana Menteri, dia kena faham benda-benda macam ni. Dia tak boleh nampak terburu-buru untuk bagi kenyataan akhbar. Walaupun telah didapati bersalah, tapi sepatutnya hak lebih bagusnya ialah dia tunggu Ustaz, nanti hakim buat keputusan dulu tentang hukuman tu apa. Itu lebih baik. Walaupun dari segi undang-undang tidak salah. Dari segi undang-undang tidak salah bagi pemimpin untuk buat kenyataan akhbar selepas tahu dia bersalah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dia macam ni. Hakim bila dia kata found guilty, kamu ni didapati bersalah, convicted, kan? Convicted, didapati bersalah. Bila didapati bersalah tu, selepas tu dia ada satu peringkat yang kita panggil sebagai peringkat untuk menjatuhkan hukuman. Denda ke, penjara ke, sebat ke, ataupun jaminan berkelakuan baik ke, dia tengok jenis kesalahan yang kita lakukan. Dalam kes Datuk Seri Anwar ni, dia boleh sampai tahap penjara sampai 20 tahun. Macam-macam lah dia tengok kepada section apa, bentuk kesalahan dan sebagainya. Baik, jadi apa yang berlaku, muslimat sekalian, dalam kes ini apabila dia didapati bersalah, sepatutnya ataupun amalan biasanya peguam akan minta stand down. Minta stand down ni tangguh sebentar untuk peguam bincang dengan anak guam. Mitigation tu nak buat macam mana? Mitigation ni maknanya minta hukuman ringan. Kita buat permohonan untuk hukuman ringan, mitigasi ni peguam akan minta stand down, tangguh sebentar, kita bincang dengan anak guam, minta fakta dia, latar belakang dia, gaji berapa, anak berapa orang, bini berapa orang, rumah berapa biji, kereta, kita akan bincang semua, kan?
apa dia sumbangan dia terhadap negara, kebaikan dia, jasa dia yang kita perlu highlight dan sebagainya. Untuk apa tuan-tuan? Supaya dipertimbangkan oleh hakim, supaya merendahkan ataupun meringankan hukuman. Itu peringkat dia. Jadi muslimin muslimat dalam kes ni tiba-tiba pihak pejabat Perdana Menteri dia terus keluarkan kenyataan akhbar. Bagi saya tuan-tuan sekalian, itu tak berapa elok. Itu tak berapa elok. Nampak sangat dia begitu cepat. Tapi dia kata pula, kami nak tunjuk efisien, dia kata. Bila kami efisien, hampa kata lagu tu pula, ada masalah. Itu persepsi masing-masing. Jadi saya tak mau ulas panjang. Baik. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, apa yang berlakunya ialah dalam kes ini didapati ada beberapa isu yang berkaitan dengan pembuktian. Dari segi evidence, keterangan dalam mahkamah dan sebagainya, ada beberapa isu. Antaranya ialah yang saya rasa elok juga saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian, iaitu keterangan pengadu, complainant Saiful ni. Dalam keterangan dia macam kontradik. Dia bercakap tu bertentangan. Sekejap dia kata kejadian tu berlaku 5 minit. Pada waktu yang lain pula, bila disoal pula, dia kata benda tu berlaku 30 minit. Dia tak pasti hak mana satu. Yang ni bagi saya tuan-tuan sekalian, dia menimbulkan satu tanda soal yang agak serius. Sebab kalau benda tu benar-benar berlaku, takkan 5 minit dengan 30 minit tu tuan-tuan bertukar. Tuan-tuan bertukar tak? Makan nasi 5 minit dengan makan nasi 30 minit. Jauh tu. Jauh. Kalau 5 minit dengan 10 minit, okey lagi. Ataupun 5 minit dengan 15 minit, bolehlah. Tapi kalau 5 minit dengan 10 minit, yang ni masalah. Tapi bagi hakim yang mendengar kes ni, dia kata itu tidak menjejaskan dari sudut keterangan yang diberikan oleh si pengadu. Kemudian muslimin muslimat sekalian, dalam kes ni pengadu mengatakan bahawa bila kejadian tu berlaku, dia sakit. Dia nak cerita dia tu sakit. Sedangkan dia juga yang bawa KY jelly tu. Tuan-tuan kat IQ boleh kenal KY jelly lah lepas ni. Pergi kat 7-Eleven boleh tengok KY jelly macam mana. Baik. Dia juga yang bawa KY jelly. Sedangkan dalam keterangan saksi bagi tahu kalau guna KY jelly dia takkan sakit. Sebab dia adalah sejenis lubricant, kan? Pelincir, macam minyak pelincir. Dia lubricant. Jadi benda-benda yang macam tu dia menimbulkan banyak persoalan. Kemudian persoalan tentang bagaimana yang kita sebut sebagai dia sukarela dengan dipaksa. Yang mana satu? Dia kata dia dipaksa, kemudian charge-nya, pertuduhannya ialah dia tu dipaksa. Sedangkan tuan-tuan baca dalam surat khabar, berapa ramai orang sanggup melarikan diri daripada kena rogol, daripada dicabul dan sebagainya, kan? Tuan-tuan tengok dalam berita. Macam mana orang yang muda macam dia tidak melarikan diri daripada apa yang disebut sebagai paksaan tadi. Jadi ini antara beberapa perkara. Kemudian muslimin muslimat sekalian, pandangan peribadi saya ialah apabila dilantik Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah untuk mengetuai pasukan pendakwaan, pendapat peribadi saya ini adalah satu cara yang tidak selari dengan ruh syariat. Kenapa tidak selari dengan ruh syariat, muslimin muslimat sekalian? Kerana kita pergi ambil satu peguam lain daripada luar atas alasan bahawa untuk menyediakan satu pasukan pendakwaan yang paling baik. Sedangkan apa yang kita dah ada peguam negara. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, bagi siapa yang belajar dengan saya konon jenayah syariah, kita dah cerita banyak kali bahawa semasa perbicaraan kes jenayah, dalam kes jenayah, hakim hendaklah cari peluang untuk melepaskan tertuduh. Kalau ada peluang untuk melepaskan tertuduh, maka hendaklah dilepaskan tertuduh. Sebab itu dalam sistem yang kita ada sekarang ni, kalau ada reasonable doubt, kan, keraguan yang munasabah, ada keraguan yang munasabah, lepaskan dia. Tapi cara yang kita buat sekarang ni seolah-olah kita kepung supaya orang tu kena juga. Kita kepung dia supaya dia kena juga. Itu salah tuan-tuan sekalian, itu salah.
Kes jenayah ada je keraguan yang munasabah, ada sebab untuk kita lepaskan orang tu, kita hendaklah lepaskan orang tu. Itu yang sepatutnya. Dan itu dalam hadis Tirmizi yang kita belajar, iaitu lebih baik tersilap melepaskan orang yang bersalah daripada tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Apatah lagi dalam kes macam ni, pertuduhan tu suka sama suka. Tuan-tuan faham kan? Bila pertuduhan tu suka sama suka, walaupun pengadu kata dia dipaksa, tapi peguam negara dia buat keputusan tuduh di bawah suka sama suka, tidak ada elemen keterpaksaan. Maknanya apa tuan-tuan? Ada orang rugi tak? Ada orang rugi tak? Tak ada orang rugi sebab suka sama suka. Kalau benda betul-betul berlaku lah, kan? Kalau benda tu betul-betul berlaku. Tapi sebab benda tu, soalnya sekarang kita kata al-aslu al-adam, kan? Asal benda ni tak ada. Jadi asal benda ni tak ada. Kalau kita kata ada, ataupun al-aslu fil asya al-ibahah, ataupun al-aslu fil umur al-ibahah, ataupun macam-macam lah dalam kaedah-kaedah fiqh ni banyak. Maksudnya ialah asal seseorang ni, asal benda tu tak ada. Asal apa-apa pun dia halal. Semua benda ni, semua kaedah fiqh ni tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita bahawa kita tak boleh ambil satu tindakan sengaja untuk kenakan orang. Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa yang berlaku ini menunjukkan kepada kita bahawa cara yang dia buat itu seolah-olah dia nak kenakan juga kawan tu. Jadi bagi saya tak setuju dengan cara macam ni, kerana ini boleh menyebabkan berlakunya kezaliman. Kemudian tentang DNA tuan-tuan sekalian, DNA bahan tersebut telah spesimen saya malas nak sebut benda tu. Spesimen benda tu tuan-tuan sekalian sepatutnya disimpan dalam peti sejuk, kan? Tetapi dia disimpan di loker yang biasa, menyebabkan berlakunya apa yang kita sebagai degraded, kan? Degrading. Dia kualiti dia cepat rosak. Dia macam makanan lah. Makanan tuan-tuan tak simpan dalam peti sejuk, tuan-tuan biarkan dia terdedah atas meja contohnya, ataupun tuan-tuan letak dalam almari bukan peti sejuk, maka dia akan cepat rosak. Jadi ada penghujahan di situ yang mana satu pihak mengatakan bahawa walaupun dia cepat rosak, tapi data dia masih boleh diperolehi. Satu lagi pihak pembelaan kata oleh sebab kualiti dia sudah rosak, data dia itu meragukan. Data dia meragukan. Jadi itu antara benda yang dihujahkan dalam mahkamah. Dan bagi saya, muslimin muslimat sekalian, ini menimbulkan persoalan. Sebabnya ialah kes berkenaan adalah kes berprofil tinggi. Bila kes berprofil tinggi, sepatutnya pihak polis yang terlibat dia betul-betul jaga alat exhibit, barang kes, dia kena jaga betul-betul. Saya sendiri, saya mengendalikan kes jenayah tuan-tuan sekalian, kotak yang simpan barang kes tu dia berlubang dekat bawah. Dia berlubang dekat bawah. Kotak yang simpan barang kes, kan, kita seal dia, tapi dekat bawah tu dia berlubang. Sebab apa? Sebab dalam, kita kata store lah, kita kata dalam store tempat simpan barang bukti tu, tak tahu air apa yang masuk, air hujan ke air apa, bila dia kena bawah kotak tu, dia macam kena makan di anai-anai tu. Dia berlubang. Kita angkat kotak, nampak dia berlubang. Buang kes. Buang kes. Dari segi amalannya memang buang kes. Sebab itu dikira sebagai dibimbangi barang kes, evidence itu tampered with. Telah dicerobohi, telah diganggu. Itu nak tunjuk striknya dari segi amalan undang-undang untuk memastikan orang yang kita hukum ni orang yang benar-benar bersalah sahaja baru kita hukum. Bukan chain of narration, tu hadis. Chain of evidence. Chain of evidence itu rantaian keterangan, rantaian bukti itu dijaga dengan begitu ketat untuk memastikan kita tidak tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi bila benda yang macam ni berlaku, menunjukkan kepada kita dia ada beberapa keraguan yang mana pandangan peribadi saya sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dilepaskan. Bukan masalah saya sokong dia dah. Bukan masalah saya sokong dia, tapi itu antara beberapa perkara. Kemudian muslimin muslimat sekalian, dalam penghakiman yang tuan-tuan boleh baca juga di dalam apa yang kita panggil sebagai judgement tadi, yang disediakan oleh Mahkamah Persekutuan, dikatakan, disebut di situ tentang masalah saksi yang daripada doktor apa yang mula-mula dijumpa tu,
Pusrawi kan, Pusrawi kan, doktor yang mula-mula dia jumpa tu. Dalam keterangan tersebut menunjukkan kepada kita bahawa alat yang dimasukkan ke dalam kemaluan dia itu adalah benda plastik, alat plastik yang dimasukkan. Tapi doktor tadi tidak dipanggil untuk memberi keterangan. Itu dipersoalkan oleh pasukan peguam yang mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata ini akan mencacatkan kes pendakwaan. Sebabnya apa? Adverse inference. Dalam istilah keterangan pembuktian dia panggil adverse inference. Tuan tak faham tak maksud adverse inference? Tak faham. Ini pengakuan yang ikhlas, tak faham. Baik. Adverse inference ni tuan-tuan sekalian, dia macam ni. Katalah kita ada saksi. Azan, kita berhenti sekejap. Baik tuan-tuan sekalian, adverse inference ni dia di bawah section 114 114G 114G Evidence Act, Akta Keterangan, yang mana kalau kita tak panggil, contoh dalam kes ni, kalau kita tak panggil seseorang saksi itu menunjuk, itu anggapan sebaliknya. Bahasa Melayu itu anggapan sebaliknya. Maknanya kalau kita tak panggil saksi itu, sedangkan saksi itu penting dalam kes tu, tiba-tiba kita tak panggil, maka anggapan sebaliknya ataupun adverse inference mengikut section 114G Evidence Act mengatakan bahawa saksi tersebut tidak menyebelahi kita. Tuan-tuan faham kan?
Bila saksi itu tidak menyebelahi kita, makna dia akan merosakkan kes kita, habis kes kita. Sebab tu penting tuan-tuan sekalian, kalau kita berlaku sesuatu peristiwa, kita kena kenal pasti semua saksi yang terlibat dalam kes tu. Katalah kes apa? Kes bunuh umpamanya. Siapa saksi penting? Antaranya saksi yang nampak kejadian, kan? Kalau ada 3 orang, semua tiga-tiga kena panggil. Kita tak boleh panggil seorang je. Dua tu kita tak panggil. Kita tak panggil 2 tu tanpa ada explanation yang munasabah, itu dikira sebagai adverse inference. Anggapan sebab dia, jadi kesimpulan dia, anggapan dia menjadi sebaliknya, seolah-olah ada cerita lain yang kita cuba sembunyikan. Sama juga dalam kes tu ada berapa doktor terlibat. Katalah ada 2 doktor terlibat, dua doktor kita kena panggil. Kalau seorang tu ataupun siapa-siapa saja dalam kejadian itu kita tak panggil sebagai saksi, tak bawa pergi ke mahkamah, maka kita akan terperangkap mengikut section 114(G) Akta Keterangan, yang mana ia akan menjadi kes kita rosak. Jadi dalam kes ni Dr. Pusrawi itu tidak dipanggil oleh pihak pendakwaan, tapi pihak pembelaan panggil doktor tu. Tuan faham kan? Dia yang cek, dia orang pertama yang cek pengadu dalam kes ni. Dia orang yang pertama cek. Tiba-tiba pihak pendakwaan tak panggil orang ni. Sedangkan dia yang kata bahawa benda kemasukan itu berlaku disebabkan oleh objek plastik, alat plastik yang masuk. Maka pihak pembelaan kata bahawa pihak pendakwa tak panggil saksi ni kerana dia bimbang kes dia akan, cerita dia akan jadi 2 version. Satu version apa dia? Iaitu berlaku liwat. Version yang kedua, liwat tak berlaku, tapi hanya objek plastik sahaja yang masuk. Tapi hakim dalam kes ni dia tak terima. Ini di antara beberapa isu yang berlegar dalam kes ni, yang menyebabkan bagi saya tuan-tuan sekalian, keputusan yang macam ni tak sepatutnya dibuat. Itu pandangan peribadi saya. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, dipersilakan, sebab saya akan masuk tajuk kubur sebagai tempat mustajab. Ada sebarang soalan? Tuan-tuan tak faham nak tanya apa, tuan tak faham? Okey, boleh Jadi muslimin muslimat sekalian, sekarang kita masuk kepada tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu berkenaan dengan kubur sebagai tempat mustajab doa. Saya ambil qita'ah ataupun petikan daripada tulisan Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lam An-Nubala berkenaan dengan kubur sebagai tempat mustajab doa. Baik, dia kata apa? Qultu, dia kata wad-du'a mustajabun 'inda quburil anbiya wal awliya. Dia kata doa ni mustajab bila? Dekat mana? Iaitu 'inda quburil anbiya wal awliya, di kubur nabi dan kubur para wali. Siapa kata ni? Az-Zahabi yang kata. Baik. Wa fi sa'iril biqa', lakin dia kata sababul ijabati hudurud da'i. Dia kata wa khusyu'uhu wa ibtihaluhu al-buq'atil mubarakah wa fil masjidi wa fis sahari wa nahwi dhalik yatahassalu dhalika lid-da'i katsira wa kullu muttar dikata fadu'auhu mujab. Dia kata, dia nak ceritanya ialah doa mustajab ni kat mana? Iaitu di kubur nabi dan kubur para wali. Bila dia kata macam tu, sekarang tergambar dalam kepala kita, maknanya kalau kita nak berdoa dan nak doa tu mustajab, caranya kena pergi kubur nabi, kan? Kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi Ibrahim, kubur Nabi mana-mana yang kita tahu, pergi dekat sana berdoa di situ. Sebab kalau ikut kata-kata ni, itu adalah tempat mustajab doa, kan? Satu. Wal auliya, dan kubur para wali, kan? Kubur para wali. Baik. Kemudian, tapi tuan-tuan sekalian, yang menariknya, Az-Zahabi kata apa?
Dia kata tetapi, dia kata lakin, tetapi, dia kata sababul ijabah, dia kata yang sebab mustajab doa ni, apa dia? Adakah mustajab doa ni kerana kubur Nabi, kerana kubur tu, batang tubuh jenazah yang ada dalam kubur itu menyebabkan mustajabnya doa? Wali yang ada dalam tu yang menyebabkan mustajabnya doa? Ataupun sebab apa? Ataupun sebab apa? Maka Imam Az-Zahabi kata apa? Dia kata sababul ijabah, sebab mustajab doa ni ialah hudurud da'i. Dia kata wa khusyu'uhu. Dia kata sebab hadirnya hati kita ni. Kan, kehadiran hati kita, kekhusyukan hati kita itu yang menyebabkan mustajabnya doa. Tuan-tuan nampak kan? Tuan-tuan nampak? Baik. Kemudian dia kata, begitu dia kata tempat yang kata ada keberkatan ni, dia kata tempat yang ada keberkatan antaranya di masjid. Tempat yang ada keberkatan, kita berdoa di masjid, di waktu sahur dan sebagainya. Benda-benda inilah yang banyak memberikan penghasilan doa. Permintaan kita itu dihasilkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa-siapa yang terdesak hajat dia minta sungguh-sungguh, maka dengan sebab itu doa dia itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa saya pilih qitaah ni tuan-tuan sekalian, petikan yang ditulis oleh Az-Zahabi ni, muslimin muslimat sekalian? Kerana kita nak ceritanya, muslimin muslimat sekalian, bahawa ada perbahasan di kalangan para ulama tentang hal ni. Para ulama berbincang panjang lebar tentang hal ni, dan tujuan kita yang mengaji ni, kita nak cari hak mana hak paling tepat. Sebab kita nak hidup atas dunia, kita tak mau terlibat dengan benda-benda syubhah. Kan, benda-benda yang meragukan. Jadi kita mengaji, kita buat perbandingan, kita tengok antara kalam-kalam ulama ni mana yang the best, kan, mana yang paling baik untuk kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka muslimin muslimat sekalian, timbullah beberapa persoalan tentang hal ini kerana Imam Az-Zahabi yang terkenal dengan manhaj dia yang begitu ketat, tiba-tiba dia mengatakan bahawa antara tempat mustajabnya doa ialah maqam para nabi dan maqam para aulia. Dia sendiri yang kata macam tu. Maka ini seolah-olah menyokong amalan orang yang suka berkunjung ke kubur-kubur para wali Allah dan berdoa di situ, buat ibadat di situ. Seolah-olahnya demikian. Ini antara benda yang kita nak tengok, tuan-tuan sekalian. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa bukan itu sahaja yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, tapi bila kita tengok dalam Siyar A'laman Nubala, kita dapati banyak kata-kata Az-Zahabi yang menunjukkan ke arah tu, yang menunjukkan ke arah itu. Baik, antaranya ialah dia kata contohnya, dia kata satu orang ni yang bernama Bakar bin Qutaibah. Dia adalah seorang pembaca Quran. Dia ni seorang pembaca Quran. Dia kata talian lil Quran. Dia ni seorang pembaca Quran. Kemudian dia ni seorang ni yang sering menangis keinsafan. Dia ni adalah seorang yang salihan. Dia seorang yang saleh dan seorang agamawan, seorang yang beragama. Dan Imam Az-Zahabi kata apa? Dia kata makam dia masyhur, makam dia diketahui umum dan terkenal dengan makbulnya doa di makam dia. Tengok. Tuan faham kan? Maknanya bagi Imam Az-Zahabi, dia mengiktiraf adanya makam orang saleh yang mustajab doa. Jadi kalau tuan-tuan baca ni, dan nanti tuan-tuan akan tengok satu rangkap, kita akan percaya kenapa ada amalan dalam masyarakat kita yang mana ada tok-tok guru yang duk ajar benda-benda macam ni. Kemungkinan asal dia daripada sini. Kemungkinan asal dia daripada sini. Sebab bila kita baca perenggan-perenggan, kita dapati seolah-olah Az-Zahabi kata macam tu.
Seolah-olah Az-Zahabi menggalakkan kita pergi ke kubur, pergi berdoa di kubur, sebab bahasa yang dia gunakan seolah-olah dia mengatakan bahawa orang pergi ke sana itu kerana tempat tu mustajab doa. Banyak lagi contoh-contoh lain. Antaranya muslimin muslimat sekalian, dia sebut tentang satu orang yang bernama Zairaq, Ibnu Zairaq. Dia ni satu orang yang sangat alim, satu orang syekh. Dia ni satu orang yang sangat alim dan satu orang syekh di Hamzan. Dia kata makam dia juga diziarahi oleh orang dan dicari keberkatan dia. Banyaklah perkataan-perkataan lainnya yang dia nakalkan di sini. Semua dia cerita pasal makam ni masyhur, ramai orang ziarah dan ramai orang berdoa tempat tu, dan tempat tu doa dia mustajab. Banyak nama-nama tokoh yang dia bagi, tokoh orang-orang soleh yang diberikan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala untuk cerita bahawa makam-makam ni tempat yang orang pergi berkunjung ramai-ramai, lepas tu pakat berdoa di situ. Baik. Jadi muslimin muslimat sekarang kita nak tengok apa perbahasan berkenaan dengan apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi ni. Itu satu. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ada dakwaan yang mengatakan bahawa Imam Syafi'i juga buat benda yang sama. Kan? Imam Syafi'i dia berkunjung ke kubur tok guru dia yang bernama Imam Abu Hanifah. Jadi bila dia pergi ke Baghdad, dia berkunjung ke kubur tok guru dia. Kalau dia ada hajat apa-apa, dia akan pergi ke kubur Imam Abu Hanifah, dan kubur Imam Abu Hanifah dianggap sebagai kubur mustajabnya doa. Jadi bila kita tengok ni, tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa mungkin di sinilah puncanya kenapa ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mengamalkan amalan-amalan macam ni, pergi ke kubur orang soleh, tokoh-tokoh tertentu dan berdoa di situ. Sekarang kita dah jumpa kan. Yang cerita cerita Imam Syafi'i pergi berdoa di kubur Imam Abu Hanifah ni, kita boleh jumpa dalam Tarikh Baghdadi. Disebut di situ berkenaan dengan riwayat ini, dan kita nak tengok tentang perbincangan ini supaya kita boleh ambil manfaat. Itu diriwayatkan oleh Khatib Baghdadi dalam tulisan beliau yang bertajuk Tarikh Baghdad, menceritakan tentang hal ini. Dia kata bahawa dia ambil benda ni daripada satu riwayat, tuan-tuan sekalian, satu riwayat yang mengatakan bahawa riwayat ni berasal daripada satu orang, nama dia Umar bin Ibrahim. Umar bin Ibrahim, yang mana riwayat ni muslimin muslimat sekalian, selepas dikaji oleh para pengkaji termasuk Albani dan sebagainya, mereka mendapati bahawa tidak ada orang yang bernama Umar bin Ibrahim ni. Tak ada orang yang nama tu. Yang ada dekat-dekat Amru, yang ada dekat-dekat. Umar tak ada. Jadi dekat situ pun dah ada nampak macam ada masalah. Baik, sebab apa muslimin muslimat sekalian kita nak kena kaji balik siapa yang meriwayatkan cerita ni? Kenapa kita nak kena kaji balik, tuan-tuan sekalian? Sebabnya cerita-cerita macam ni, cerita kata Imam Syafi'i pergi berdoa di kubur tok guru dia Imam Abu Hanifah, cerita bagaimana Az-Zahabi mengatakan bahawa makam Nabi, makam para wali ni tempat mustajab doa. Benda ni dia ada berlaku pertentangan dengan akidah yang kita pegang selama ni. Apa akidah yang kita pegang selama ni, tuan-tuan sekalian? Akidah yang kita pegang selama ni ialah berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh doa kepada orang lain, termasuk tak boleh minta dengan Nabi sekalipun. Nak minta dengan Nabi, cara dia hanya bertawassul. Contohnya kita minta dengan Allah Ta'ala, tapi kita kata dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tu boleh, yang tu ada perbahasan dia. Tapi kita nak minta direct dengan Nabi, yang tu yang jadi masalah. Jadi sebab tu kita nak bincang benda-benda macam ni, sebab kita nak tengok sama ada benda ni boleh dipertahankan ataupun tidak. Kan, kita nak tengok. Baik, muslimin muslimat sekalian, apa yang berlakunya dan apa yang menariknya ialah antaranya bila benda ni dikaji oleh para ulama hadis, dia kata asar ataupun kisah ni, dia kata
Kalau ikut perkataan Albani, dia kata lemah malah dusta. Dia kata itu perkataan yang Albani guna. Riwayat tu riwayat yang lemah, bukan sahaja lemah, Albani kata malah dusta. Malah pandangan yang lain pun mengatakan bahawa riwayat ni riwayat yang tak boleh dipertahankan. Sebab apa tak boleh dipertahankan? Tuan-tuan sekalian, nombor satu, kita mengaji, bila ada cerita, kita nak kena tengok sanad. Betul tak? Kita nak kena tengok sanad. Sanad ni apa dia? Orang putih kata chain of narration. Jangan chain of evidence pula. Tu cerita undang-undang. Tu cerita, jangan tersilap sebut. Saya pun takut tersilap sebut. Baik, chain of narration, perawi dia, rantaian perawi. Cerita ni hang ambil kat mana? Ambil daripada orang ni. Sebab tu kita nak tahu siapa, daripada mana kita ambil cerita tu. Maka cerita tu kita dapati diambil daripada satu orang, nama dia Umar bin Ibrahim. Umar bin Ibrahim ni para ulama cari, tak ada orang ni. Tak ada. Maka di situ timbul masalah. Kan? Di situ timbul masalah. Yang kedua, dibuat andaian. Katalah dah Umar bin Ibrahim ni tak ada. Dia kata kalau macam tu, ada tak kemungkinan apa ni, minta maaf tuan-tuan. Bukan Umar bin Ibrahim, Umar bin Ishaq. Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Umar bin Ishaq bin Ibrahim ni tak ada. Maka kita ambil pilihan yang kedua. Kan, pilihan yang kedua apa dia? Kalau Umar bin Ishaq bin Ibrahim tak ada tak nama yang dekat-dekat? Lagu tu kan. Kok lah tersilap. Kan, kok tersilap. Macam kita lah, kita nak sebut nama orang ni. Lagipun Umar dengan Amru ni dia dekat-dekat, eja tu dia lebih kurang kan. Ain mim ra kan. Tambah waw kat depan ataupun tidak. Dia lagu tu je, beza sikit ya tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku? Kalau Umar tak ada tak nama yang dekat-dekat? Maka para ulama dia tengok, dia cari. Bila dia cari, dia kata Umar tak ada, tapi adanya Amr. Kan? Amr ni ada, dia kata bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi masalahnya muslimat sekalian, tempoh antara dia dengan tok guru dia yang dia ambil cerita ni, tempoh dia 100 tahun. Tempoh dia tu 100 tahun. 340 lebih hijrah dengan 240 lebih hijrah. Tuan-tuan sekalian, tok guru dia meninggal dunia, lepas tu dia pergi buat haji, tuan-tuan sekalian, jauh tu 100 tahun. Menyebabkan para pengkaji kata, oh ni tak mungkin. Yang ni tak mungkin. Dia punya gap tu terlalu jauh, 100 tahun. Apatah lagi cerita ni menimbulkan tanda tanya. Cerita ni pelik. Bila cerita ni pelik, dia menyebabkan kita kena siasat. Kita kena investigate. Bila kita examine, kita investigate, kita dapati bahawa masalah perawi. Maka sebab tu para ulama dia reject cerita ni. Baik, bagi tuan-tuan yang tak berapa faham, saya buat satu contoh mudah. Baik, saya ambil benda ni daripada para ulama. Dia sebut, dia buat perbandingan. Antaranya dia kata Ibn Taymiyah kata, tuan-tuan sekalian. Satu contoh yang Ibn Taymiyah bawa ni sangat mudah untuk kita faham. Baik, dia kata apa? Yaqulu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyah. Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata walam yakun ala ahdi sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim min zalika syai' fi biladil Islam. Dia kata benda ni tak berlaku ni. Yang kata pergi ke kubur, berdoa di kubur ni tak berlaku bila pada zaman sahabat. Tak berlaku pada zaman sahabat. Kita tak pernah tengok para sahabat ni minta tolong dengan Nabi. Tak ada. Benda tu tak berlaku. Tak ada riwayat kata sahabat sama ada Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali dan sebagainya, Muawiyah dan lain-lain pergi dekat kubur Nabi minta dengan Nabi. Tak ada. Zaman sahabat tak ada. Kemudian zaman tabi'in. Ada tak zaman tabi'in? Pun tak ada. Tabi'in pergi kubur sahabat, minta dengan sahabat, minta doa, jadikan kubur sahabat sebagai kubur tempat mustajab doa. Ada ke tak ada? Tak ada. Kan? Mana itu menampakkan percanggahan. Berlaku percanggahan. Lepas tu dia kata, begitu juga selepas tabi'in dan sebagainya pun tak ada juga, dia kata. Benda tu tak berlaku. Dia kata,
fi biladil Islam, di negara-negara Islam ni tak ada benda ni. La fil Hijaz wala fil Yaman wala Syam, dia kata wala Iraq wala Misr wala Khurasan wala Maghrib. Dekat Morocco tak ada, Khurasan tak ada, Mesir tak ada, Iraq tak ada, Syam tak ada, Yaman tak ada, Hijaz tak ada. Habis kita nak kata apa? Tak ada riwayat berlaku benda-benda yang macam ni, dia kata. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka dia kata tidak berlaku kepada kubur Nabi, la ala qabrin nabiyyin wala sahibin, tak berlaku dekat kubur Nabi, tak berlaku dekat kubur sahabat. Dia kata wala ahadin min ahlil bait, dan juga tak berlaku kepada kubur ahli bait, keluarga Nabi. Tak ada pun orang pergi minta tolong dengan kubur keluarga Nabi. Dan dia kata juga tak berlaku kepada kubur orang-orang saleh. Tak ada, dia kata benda tu berlaku. Tiba-tiba datang cerita dekat kita, cerita Imam Syafi'i pergi berdoa dekat kubur Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i tak ada cerita Imam Syafi'i minta tolong dekat kubur Nabi. Tak ada cerita Imam Syafi'i minta tolong berdoa di kubur Umar Khattab, Abu Bakar Siddiq, Aisyah dan sebagainya, para sahabat yang lain. Sedangkan Nabi dan para sahabat kubur mereka jauh lebih mulia daripada kubur Imam Abu Hanifah. Kubur para tabi'in kan lebih mulia daripada kubur Imam Abu Hanifah. Maka muslimin muslimat sekalian, menyebabkan Imam Ibn Taymiyah kata cerita yang macam ni tuan-tuan sekalian adalah satu cerita yang menimbulkan pertentangan yang mana kita perlu siasat. Yang kita perlu siasat. Bukan kita nak nafi, tapi sebelum kita nak terima tu, kita nak kena siasat dulu. Maka disebabkan bila kita tengok rantaian perawi itu tak boleh kita pakai, maka boleh tak kita pakai tuan-tuan sekalian? Tak boleh lah, kan? Tak boleh pakai lah. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan amalan zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Dan kalau betul lah kubur ni sebagai tempat yang mustajab doa, kenapa Imam Syafi'i, riwayat tu hanya cerita Imam Syafi'i jadikan kubur Abu Hanifah sahaja? Sedangkan Imam Syafi'i pernah duduk dekat kubur-kubur lain yang lebih mulia daripada kubur Abu Hanifah. Tapi bila dia sampai di situ, kenapa kubur Abu Hanifah sahaja yang cerita dalam tarikh Baghdad ni dimasukkan cerita tu? Maka sebab itu muslimin muslimat sekalian, para ulama termasuklah Albani dan sebagainya, dia buat kesimpulan, dia kata cerita yang mengatakan bahawa Imam Syafi'i pergi minta tolong dengan kubur Imam Abu Hanifah, cerita yang tak boleh kita pakai. Cerita yang kita tak boleh pakai. Itu antara kesimpulan yang dia buat. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, macam mana pula kita nak jawab berkenaan dengan tulisan Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala yang duk cerita kubur orang ni ramai orang pergi, kubur orang ni al-kubur ramai orang pergi diziarahi, tempat mustajab doa. Maka para ulama bila dia tengok benda-benda yang macam ni, mereka buat kesimpulan mudah tuan-tuan sekalian. Mudah je kesimpulan dia. Siyar A'lam Nubala ni kitab apa? Sejarah, biografi. Kan? Kalau Nabi kita panggil sirah. Kan? Biography of Prophet, kan? Sirah Nabi kan? Jadi Siyar A'lam An-Nubala ni tuan-tuan sekalian, kalau bahasa Melayu kita mudahnya biografi lah. Biografi tokoh-tokoh. Nak cerita orang ni siapa dia, zaman dia apa yang berlaku. Itu yang kata siyar ni, kitab siyar ni. Jadi muslimin muslimat sekalian, jadi metodologi yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab siyar ialah dia nak cerita realiti masa tu. Tuan-tuan faham tak? Dia nak cerita realiti masa tu, yang mana pada masa tu ada kubur-kubur yang diziarahi oleh manusia untuk mereka berdoa, dan mereka anggap itu sebagai tempat mustajabnya doa, dan bukan pengakuan Az-Zahabi bahawa itu adalah tempat yang mustajab doa. Itu satu alasan. Alasan yang kedua, katalah betul sekalipun Az-Zahabi beriktikad, itu akidah dia, dia percaya bahawa kubur ni tempat mustajab doa. Apa pendirian kita tuan-tuan sekalian? Ulama dia tidak maksum. Walaupun orang yang sehebat Az-Zahabi.
Sebagaimana kita menerima ulama seperti Albani daripada Saudi, tak? Seperti apa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tak? Yang duduk di Qatar, di Doha, kan? Seperti Syekh Atiyah Saqar di Mesir, seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir dan sebagainya. Ulama ni ulama yang hebat, tetapi kita tak pakai semua hak dia kata. Betul tak? Syekh Ali Jum'ah memanglah seorang yang hebat, tapi dalam masalah krisis yang berlaku di Mesir, kita tak boleh terima fatwa dia. Begitu juga Al-Buti. Al-Buti ni tuan-tuan, saya mengaji kitab-kitab dia fiqh Islami wa adillatuh tu daripada zaman saya duduk UIA. Di UIA, kitab fiqh Islami tu yang jilid dia banyak tu tuan-tuan sekalian, itulah yang saya suka rujuk. Sebab apa? Bahasa Arab dia mudah. Kalau kita lain payah, macam Mughnil Muhtaj, pening kepala kita baca tak? Saya duduk cerita tuan-tuan tahu dah ni Mughnil Muhtaj. Macam Mughnil Muhtaj, saya sendiri pun pening, tok guru saya pun pening, ustaz dia, lecturer tu pun pening, walaupun dia dah 20 tahun mengajar kitab tu. Sebab bahasa dia payah. Jadi bahasa Arab yang mudah bagi saya fiqh Islami wa adillatuh yang dikarang oleh Al-Buti. Baik. Al-Buti seorang ulama yang hebat, tetapi ada benda yang kita tak boleh nak terima dia, kan? Dalam khususnya dalam soal dia berlembut dengan pemerintah Syria, kan? Walaupun dia ada alasan, dia kata maslahah nak jaga rakyat, tapi dalam soal tu kita kurang selesa. Jadi macam tu sikap kita dengan Az-Zahabi. Katalah orang berhujah, ini akidah Az-Zahabi yang kita mesti terima. Kita mengatakan bahawa kalam ulama kita boleh terima, kita boleh tolak. Kalau tuan-tuan yakin benda yang dia kata ni betul, tuan-tuan duk cari dalil semua ada, maknanya inline dengan Quran dan hadis, ambil, tak jadi masalah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, oh, Az-Zahabi kata macam ni, tapi Quran kata lagu lain, hadis kata lagu lain, dan kita banding dengan zaman sahabat apa semua, kita susah nak terima. Bukan satu dosa untuk kita tolak kalam Zahabi. Sebagaimana Albani tuan-tuan terima semua ke? Ke tuan-tuan tak tahu? Tetapi mengaji je, apa yang ustaz bawa mai ambil semua. Ada, kita tak terima semua, kan? Ada sahabat kita terima, ada sahabat kita tak terima. Tuan-tuan ni nak kena bagi contoh ni baru faham kot. Contoh senang je tuan-tuan. Kita banding, nak tengok tuan-tuan terima Albani ke tuan-tuan nak terima tok guru kepada Albani, Ahmad bin Hanbal. Contohnya apa dia tuan-tuan? Baru-baru ni sahabat-sahabat kita ada meninggal dunia, kan, beberapa orang, kan? Sahabat-sahabat kita meninggal dunia beberapa orang. Tuan-tuan nak tengok orang yang ikut fatwa Albani, senang je. Dia pergi masuk je tanah perkuburan, dia kaki ayam. Tu Albani tu. Tu Albani. Kita pun, oh aku Albani. Dia tak tahu pun, dia main ikut orang. Dia tengok orang buka kasut, dia pun buka kasut juga. Tengok-tengok dia ikut Albani. Dia baru tahu malam ni dia Albani. Baik, oh tu Albani. Baik. Tapi kalau tuan-tuan tengok macam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, jumhur ulama, dia hurai hadis tu lagu lain. Dia kata yang dimaksudkan itu adalah kasut yang harga mahal, pakaian yang harga mahal yang kita dilarang pakai bila masuk ke tanah perkuburan. Maka sebab itu kita tengok ada 2-3 orang. Tak, 2-3 orang kawan-kawan kita yang masuk tanah perkuburan, dia pakai kasut, dia pakai slipper. Tak, maknanya dia tak ambil fatwa Albani, tapi dia ambil fatwa lain. Tuan-tuan faham kan? Jadi itu contoh yang mudah untuk tuan-tuan faham bahawa kita dengan ulama ni, kita ambil kalam dia bila kita yakin benda hak dia kata tu betul. Dalil dia tu berkesan kepada kita, kan? Kita boleh percaya kata-kata dia. Baik, itu contoh. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka bila kita bincang benda-benda yang macam ni, maka apa yang penting kita kaji asal benda tu, supaya kita hari ni muslimin muslimat sekalian, kita tak ikut sesuatu benda tu secara membuta tuli. Baik, kemudian kita tengok Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Dia kata bahawa hikayat yang dinakalkan, cerita ni yang dinakalkan daripada Imam Syafi'i yang mengatakan dia duk pergi berdoa di kubur Abu Hanifah, dia kata apa? Dia adalah contoh pembohongan yang jelas. Itu pandangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia tak boleh terima
bahawa bila kita ni muslimin muslimat sekalian, kita pergi kepada bila kita kata bahawa Imam Syafi'i buat benda macam tu, bila dia tengok sanad, oh tak boleh pakai. Tiba-tiba kita pakai cerita tu, tak boleh tuan-tuan sekalian, tak boleh. Kita tak boleh pakai. Maka muslimin muslimat sekalian, apa alasan dia? Pukul 9.20. Baik, sikit ya tuan-tuan. Apa alasan dia? Alasan kita ialah kita hendaklah melihat kepada nas yang ada di dalam Al-Quran dan nas yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah, perkara pertamanya ialah yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha berkuasa menguasai segala sesuatu, hanyalah Allah taala. Apa dia? Iaitu illa ana fa'budun, melainkan aku sembahlah aku, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang lain melainkan aku, maka sembahlah aku semata-mata. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa kita wajib hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita kata macam ni, orang yang buat amalan ni dia kata kami tidak menyembah Tuhan lain, kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma benda yang kami buat ini adalah tawassul sahaja. Kita nak jawab macam mana? Yang kami buat ni hanya tawassul sahaja. Tuan-tuan sekalian, ringkas cerita mudah aja. Yang kata tawassul ini ialah kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah, dengan keberkatan benda tu. Tuan-tuan faham tak? Contohnya hadis yang kita mengaji yang terkurung dalam gua tu, ingat tak? Ingat. Hadis tu tuan-tuan sekalian, dia minta dengan siapa? Doa dia tu dia minta dengan siapa? Allah. Dia minta dengan Allah. Dia bukan minta dengan amalan dia. Tak, dia minta dengan Allah. Cuma dia mention, dia sebut amalan dia. Kalaulah amalan dia ni amalan yang diterima oleh Allah, amalan tu dinilai sebagai amalan yang baik, kebaktian dia kepada mak dia tu sebagai satu contoh, maka dia kata tolonglah aku kan, lepaskan dia daripada gua tersebut. Tu maksudnya ialah, yang kata tawassul ni ialah kita tetap minta dengan Allah. Cuma kita sebut benda hak kita buat. Sama yang saya sebut tadi, bila kita bertawassul dengan Nabi, bukan minta dengan Nabi, tapi minta dengan Allah, tapi sebut keberkatan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Itu cara dia. Jadi ada orang dia silap, dia tergelincir tang tu. Bila tergelincir tang tu yang bahaya tuan-tuan. Bila minta dengan Nabi, yang tu bahaya. Tuan-tuan kata, "Oh ustaz, lebih kurang je Nabi tu daripada Allah juga hantar dia." Boleh tak kita jawab macam tu? Kita ikut Nabi ke ikut Allah Ta'ala lah juga. Hak tang ikut tu betul. Tang ikut tu betul. Kita ikut Nabi bermakna kita taat kepada Allah, ikut kepada Allah. Tapi bila kita berdoa minta dengan Nabi, itu dia ada cerita lain. Itu dia ada cerita lain. Baik, kita tengok muslimin muslimat sekalian, zaman dulu, manusia zaman dulu, kenapa mereka menyembah patung? Adakah dia berakidah bahawa patung tu boleh bagi dekat dia? Tak ada orang percaya patung tu boleh bagi dekat dia, sedangkan dia sendiri hak buat patung tu, betul tak? Patung tu nak berjalan pun tak boleh, betul tak? Patung tu kalau tuan-tuan hempuk dia pecah patung tu. Kan? Pecah patung tu tuan-tuan. Patung tu nak pertahankan diri dia pun tak boleh. Tapi dia kata apa? Sebagai perantaraan antara patung tu, antara dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan Tuhan. Sebab tu dia minta dengan patung tu. Maka di situ muslimin muslimat sekalian, dia datang cerita bagaimana mereka ni buat patung. Adakah mereka terus buat patung? Tak. Patung tu asal daripada mana tuan-tuan? Imam Ibn Katsir bawa banyak riwayat menunjukkan bahawa patung tu asal dia orang saleh zaman mereka. Orang saleh zaman mereka. Sebab tu kita dalam bab-bab benda yang macam ni, kita terpaksa berhati-hati sangat muslimin muslimat sekalian. Baik. Kita tengok antaranya ialah mereka juga menyembah para nabi,
Mereka menyembah para nabi sebagaimana kaum Nasara beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita tak mau menyembah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mau. Sebab bila kita menyembah nabi kita Muhammad, kita telah mengulangi kesilapan kaum-kaum terdahulu yang Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Contohnya muslimin muslimat sekalian, surah Maidah ayat 116. Wa idz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Adakah kamu bagi tahu dekat manusia, kamu habaq kat manusia ke supaya ittakhizuni wa ummi, jadikanlah aku dan mak dan ibuku sebagai sembahan min dunillah, selain daripada Allah Taala? Kamu bagi tahu macam tu ke, tuan-tuan sekalian? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lam ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Dia kata bahawa Nabi Isa jawab, subhanallah, subhanak, maha suci engkau wahai Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk kata. Jika aku pernah kata macam tu, tentulah engkau telah mengetahuinya wahai Allah. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau orang ni jawab, kita bukan menyembah Nabi Muhammad. Jawapan dia, tuan-tuan, cerita ni dah berlaku dah dekat orang Kristian. Sebab tu kita tak mau jadi macam orang Kristian. Apa kesilapan orang Kristian, tuan-tuan sekalian? Benda yang ulama dia kata semua dia terima. Sehingga menyebabkan Injil tu, Bible tu, tuan-tuan sekalian, bercampur aduk habis. Macam kita sekarang, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan terima semua kitab-kitab yang ulama ambil tanpa tapisan, apa yang akan berlaku pada agama? Bercampur aduk habis, betul tak? Macam ni lah. Tarikh Baghdad bukan calang-calang orang, tetapi dia takkan sunyi daripada melakukan kesilapan. Maka kita kena tapis, tuan-tuan sekalian. Oh, hang siapa nak tapis Tarikh Baghdad? Hang siapa? Tuan-tuan, ni nak bagi tahu. Imam Syafi'i belajar dengan siapa? Banyak kan? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tok guru dia atas-atas tu kan? Nak tanya tuan-tuan, Imam Syafi'i dia tapis tak? Dia tapis tak? Macam mana tuan-tuan tahu dia tapis? Tuan-tuan reka ni. Bukti dia tapis iaitu dia tak terima semua, betul tak? Dia tak terima semua, dia ada pendapat dia sendiri. Ada yang dia terima, ada yang dia tak terima, betul tak? Baik. Imam Syafi'i pula, anak murid dia siapa? Muzani lagi? Buwaiti lagi? Imam Nawawi apa semua duk ikut dia ni kan? Banyak sampai ke bawah ni, Syekh Ramli apa semua ni kan? Depa ni ikut semua dak Imam Syafi'i? Dah, depa tak ikut semua Imam Syafi'i. Sebab tu kita ada mazhab Syafi'i yang mana hak Imam Syafi'i kata tu, bila sampai kat bawah tu, ulama Syafi'iyah dia ada pendapat yang sama dengan Syafi'i dan ada pendapat dia yang tak sama dengan Syafi'i. Betul tak? Ha. Patutnya tok guru lagi cerdik daripada anak murid, betul tak? Hang anak murid ikut sudahlah, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, kita sekarang mengaji kitab Imam Nawawi, betul tak? Imam Nawawi susun Riyadhus Salihin, hadis 40 macam-macam kan dia duk susun. Jadi adakah salah kita ambil sebahagian pendapat Imam Nawawi, kita tolak sebahagian pendapat Imam Nawawi, salah ke? Tak salah, betul tak? Sebab apa? Sebab kita mengaji, maka kita compare pendapat Imam Nawawi, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Albani, Atiyas Saqar, Syekh Ali Jumaah dan sebagainya. Kita compare tengok, ada satu pendapat yang kita lebih suka, kita ambil pendapat tu. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebab tu kita kata bahawa kita tak boleh terima semua. Kita guna akal kita, ilmu kita daripada Quran dan Sunnah untuk kita tapis. Sebab tu saya kecewa tuan-tuan sekalian bila kita bercakap bab Sayyidina. Di satu tempat saya cerita pasal Sayyidina.
Sayyidina ni benda kecil ya tuan, bukan benda besar pun. Nabi bila dia ajar kita selawat, dia sebut Sayyidina tak? Tak. Sahabat sebut Sayyidina tak? Tak. Imam Syafi'i sebut Sayyidina tak? Tak. Imam Nawawi sebut Sayyidina tak? Tak. Qadhi bin Iyad sebut Sayyidina tak? Tak. Lepas tu siapa yang sebut Sayyidina? Itu yang saya kata. Tu saya kata ada Panasonic, ada Panasonic yang hampir ambil Panasonic tu pasal apa? Tapi orang ni tuan-tuan, payah dia ada satu sifat yang tak sedap. Satu sifat yang tak sedap. Nak cerita sikit lah. Boleh cerita tak? Boleh? Saya ada satu masjid tuan-tuan di belah pulau. Tak mahu sebut lah kat mana, tapi tuan-tuan cari, tuan-tuan tahu lah. Masjid ni, sebelum saya pergi UK dulu tuan-tuan, masjid ni cukup suka kat saya tuan-tuan. Bukan masjid lah, AJK dia lah. Cukup suka kat saya. Kuliah bulanan ada, pantang ada kosong subuh, dia panggil saya pergi subuh. Khutbah Jumaat dah tetap tiap-tiap minggu kedua, mesti ada. Tapi bila saya balik UK, 2 kali je saya pergi kat situ, lepas tu dia buang. Punca sebab apa? Tuan-tuan ada punca? Punca sebab apa? Puncanya ialah khutbah yang kedua. Khutbah Jumaat ada 2 khutbah kan? Khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah kedua saya kata bahawa marilah kan, kalau kita selama ni duk baca Yasin, kita tukar benda tu, kita baca surah Kahfi. Tuan-tuan, dengar hak tu kena buang tu Saya sedih tuan-tuan. Sebab apa saya sedih? Kalau mereka mai jumpa saya lah, ustaz pasal apa ustaz cakap lagu ni, saya boleh terang tuan-tuan. Saya sebagai guru, saya boleh cerita pasal apa saya sebut macam tu. Ni dia tak mai jumpa, dia kata kod belakang. Kalau mereka mai jumpa saya nak tunjuk kat dia kitab Imam Syafi'i Al-Um. Imam Syafi'i hak tulis sunat hari Jumaat apa dia, malam Jumaat apa dia, Imam Syafi'i tulis. Yang tu yang saya baca tazkirah Jumaat di Masjid Semilang hari Jumaat baru ni. Masa tazkirah Jumaat tu saya dah baca, saya cerita ikut Imam Syafi'i sunat hari Jumaat dengan malam Jumaat ialah selawat dekat Nabi banyak-banyak, lepas tu baca surah Kahfi. Surah Yasin tak ada. Saya nak tunjuk kat dia, ni Imam Syafi'i dah hang kata hang mazhab Syafi'i, ni Al-Um ni. Mari ustaz mana ni, ustaz ni masalah juga mengaji Azhar. Mari jumpa, mari duk kata kat saya, dia kata ustaz jalan ni tak layak nak baca kitab Al-Um. Sebab Al-Um ni kitab yang sangat besar, dia kata. Kena baca kitab hak bawah-bawah. Saya dah pening lah tuan-tuan. Quran hang baca hari-hari, Al-Um tak boleh baca pula. Quran dengan Al-Um mana tinggi? Jadi punya besar Al-Um tu sampai tak boleh baca. Saya kata apa jadi dengan masyarakat kita ni? Kalau hang kata nak balik kepada mazhab Syafi'i, mari kita pakat mengaji Al-Um. Saya tuan-tuan duduk cek habis masjid habis surau. Ada tak masjid dengan surau baca Al-Um dekat masjid kat surau? Satu masjid pun tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau baca Al-Um akan jumpa banyak amalan kita yang tak serupa dengan apa yang Imam Syafi'i sebut. Tu masalah. Orang kita ni dia mengaji, dia nak supaya benda hak dia mengaji tu serupa hak dia buat. Bukan dia nak mengaji nak cari benda apa hak dia silap. Dia nak cari hak serupa hak dia buat. Ya ni kacau tuan-tuan. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan boleh terima bahawa kita mengaji ni kita nak kaji. Kita nak buat perbandingan. Ulama ni kata apa, ulama ni kata apa. Kita tu bukan terima semua tuan-tuan. Kita buat kajian. Tapi walaupun kita buat kajian, adakah kita lebih baik daripada Al-Buti? Kita lebih baik daripada Al-Buti ke? Tak. Hang siapa? Kan? Tapi kita bila kita mengaji kita ambil yang terbaik. Tapi kita tetap takkan baik daripada Al-Buti. Tuan-tuan tengok kitab fiqh Islami wa adillatuh. Tuan-tuan bukan terima semua tulisan Wahbah Az-Zuhaili, betul tak? Tuan-tuan tak terima semua tulisan Wahbah Az-Zuhaili. Tapi adakah itu bermakna kita lebih baik daripada Wahbah Az-Zuhaili? Tak. Sama sebagaimana Al-Muzani, anak murid kepada Syafi'i, walaupun dia tak pakai semua kata-kata tok guru dia, tidak bermakna Muzani lebih baik daripada tok guru dia.
Tapi tanggungjawab kita mengaji ni kita ambil hak kita yakin. Itu cara dia. Jadi muslimin muslimat sekalian, banyaklah lagi benda ni. Tapi dah 9:30. Baik, tak apalah kita ringkaskan benda ni. Antara yang ketiganya ialah puak-puak kafir ini, dia kata patung tu, dia kata dia bukanlah percaya patung tu boleh bawa manfaat. Dak, dia tak percaya macam tu. Tapi dia kata itu sebagai perantaraan. Itu sebagai perantaraan. Dia kata apa tuan-tuan? Walladzina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia kata apa? Kami tidak menyembah mereka, dia kata ma na'buduhum. Kami bukan sembah, dia kata, tapi nak dekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya zulfa. Maknanya hak kita duk buat sekarang ni, hak tu yang kita bimbang tu. Kita memanglah tak sembah kubur tu, kita tak sembah kubur tu, tak sujud dekat kubur, tetapi hak kita buat tu kita bimbang, untuk mendekatkan kita dengan Allah, sedangkan kita tak disuruh untuk melakukan sedemikian. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kemudian perkara-perkara lain tak apalah kita tinggal kot. Kemudian antaranya ialah bila kita kata macam ni, ada orang kata kamu tidak percaya kepada syafaat Rasulullah, kamu tak percaya ke bahawa Rasulullah yang akan bagi syafaat. Kita jawab bahawa yang bagi syafaat sebenar siapa dia tuan-tuan? Allah. Hanya Allah yang bagi syafaat. Nabi kita bagi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cerita banyak kali tu tuan-tuan. Kita cerita banyak kali, Abu Talib pun Nabi tak boleh tolong. Abu Talib hak Nabi sayang sungguh-sungguh pun Nabi tak boleh tolong. Kalau Nabi boleh tolong semua benda tuan-tuan, kalau Nabi boleh tolong semua benda, Abu Talib Nabi boleh tolong. Saya duduk dalam kuliah duha satu tempat ni, dia kecoh pula tuan-tuan. Saya pun tak tahu, saya bukannya sengaja tuan-tuan. Saya ni jenis betul benda. Orang kata, ustaz boleh tak tolong ganti, ada ustaz tak boleh mai hari ni. Saya pun pergi, kita buka laptop, carilah nak cakap apa. Kita tak tahu tempat tu tempat macam mana. Dua cari-cari. Betul, saya tak mahu betul. Saya, tuan-tuan bayang, hari-hari saya kuliah, saya pun mesti pastikan benda saya bercakap tu berbeza kan. Tuan-tuan ada 3-4 orang duk ikut saya ni, kan dia kata apa ustaz semalam cakap dah benda ni. Tak, jadi saya mesti duk cari benda baru, hari-hari cari benda baru. Jadi satu tempat ni dia minta saya bercakap ganti satu kuliah ustaz dia tak boleh pergi kuliah di surau tu. Saya pun duk belak-belak cari, saya jumpa satu bahan yang menarik. Bagi saya menarik. Apa dia? Bahaya atau tidak kita selawat nariyah. Bahaya atau tidak selawat nariyah. Saya baca je menarik ni. Saya pun bawalah benda tu pergi bincang. Saya tak tahu apa pun. Habis-habis kuliah tuan-tuan, orang ni telefon, orang tu telefon, orang ni telefon, asal kata kacau. Rupa-rupanya selawat nariyah tu dia termasuk dalam buku kecil yang diedarkan. Yang diedarkan di surau tu. Saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak baca cerita tu tuan-tuan. Saya pun jenis suka berkawan kan. Kita tak maulah kecil hati kawan. Kita tak maulah benda-benda macam tu. Saya tak tahu apa-apa. Very innocent. Saya ni innocent. Very innocent. Pergi-pergi. Tiba-tiba orang ni telefon. Saya kata sudah. Depa tu tuan-tuan baik sangat dengan saya. Dan saya tak ada niat nak menyakitkan hati mereka. Jadi bila jadi lagu tu saya pun dah pening kepala dah. Tapi yang saya nak cerita kat tuan-tuan, selawat nariyah ni, tuan-tuan nak amal selawat nariyah tu boleh, bukan tak boleh. Tapi tengoklah dia datang dari mana. Kalau selawat nariyah tu daripada Sahih Bukhari, ambil ya. Kan? Kalau daripada Sahih Muslim, ambil lah. Kalau Imam Nawawi kata, oh ni boleh pakai, ambil lah. Ni tuan-tuan, saya puas saya cari selawat nariyah ni, fuqaha semua cari, tak jumpa. Tak tahu datang asal usul selawat nariyah ni. Jadi saya kata, kenapa kita sibuk nak beramal dengan satu selawat yang tak tahu hujung pangkal datang daripada mana, sedangkan selawat punyalah banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Nasa'i, dalam Tirmizi, apa semua banyak tuan-tuan sekalian. Hak tu pun tak habis nak hafal dah. Yang dok pi kalut nak pi amal selawat nariyah ni pasal apa?
Apatah lagi perkataan-perkataan dia tu diperdebatkan. Tuan-tuan nak ada amal satu benda yang diperdebatkan, nak tak? Sedangkan kita dah ada selawat dalam semayang kan, Ibrahimiyah tu kan. Elok dah ada yang tu, selawat yang tu pun dah cukup. Nak tambah lagi 2-3, ambil dah Bukhari dalam Muslim. Saya kena marah tuan-tuan bab tu. Allahu akbar tuan-tuan. Saya tak bersalah. Saya tak bersalah, tapi saya kena marah bab tu. Tapi inilah masalah orang kita tuan-tuan sekalian. Kenapa tuan-tuan nak marah saya dengan sebab selawat nariyah? Kalau tuan-tuan nak amal juga selawat nariyah, amal. Saya tak mau bergaduh lah benda macam ni tuan. Saya tak mau bergaduh. Yang saya cerita ni sebab saya nak cari benda yang boleh purify tuan-tuan tahu, yang boleh murnikan, bersihkan balik amalan kita, supaya saya yang mengajar ni pun dapat pahala, tuan-tuan yang mengaji dengan saya pun dapat pahala, kan? Itu tujuan kita. Yang saya duk pecah kepala, duk cari apa, tujuan dia apa? Nak cari pahala di sisi Allah. Saya tak tahu pun sebenarnya kawan-kawan saya pun duk amal selawat nariyah ni. Jadi itu dilema tuan-tuan. Jadi terpulang pada tuan-tuan, sama ada tuan-tuan nak mengaji hak sedap telinga dengar saja, ataupun tuan-tuan nak mengaji nak cari kesilapan tang mana kita nak perbetui. Jadi balik semula kepada objektif kita mengaji. Kalau objektif kita mengaji nak halwa telinga, bagi telinga sedap dengar, teruskan. Tapi tuan-tuan takkan dapat apa-apa daripada mengaji macam tu. Tapi kalau tuan-tuan mengaji nak cari silap kita tang mana supaya kita boleh perbetui balik, itu yang sebaik-baiknya. Nah, jadi muslimin muslimat kan dah 9.40 pecah rekod ni tuan-tuan. Minta maaf lah, saya berhenti setakat tu lah, walaupun ada lagi cerita panjang, tapi saya berhenti setakat tu. Kesimpulan yang kita nak buat muslimin muslimat sekalian, kenapa saya bawa cerita isu semasa daripada apa yang mula-mula tadi kisah Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya tuan-tuan bila tuan-tuan mengaji agama ni, tuan-tuan tetap peka, alert dengan isu semasa. Jangan kita mengaji agama ni hanya tahu bab agama, bab akhirat sahaja, bab dunia. Orang nak tipu macam mana pun dia boleh tipu. Kita tak mau dengar cerita macam tu. Tak, kita tak mau dengar. Kita nak jadi orang alert, orang yang sensitif dengan benda-benda semasa, dan kita kait dengan hukum hakam agama supaya kita tahu benda yang kita buat ni betul atau salah. Kita nak sokong siapa dia? Nak sokong orang ni ke nak sokong orang tu? Supaya sokongan kita itu mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan bab yang kedua yang kita bincang ni, muslimin muslimat sekalian, walaupun ini juga yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, tapi kita cuba purify benda tu, kita cuba jernihkan balik supaya tak berlaku salah faham benda-benda yang macam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.